praktis formatif 6.1. Okey, nombor 1. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu? Okay, ni senang je, boleh tengok dekat buku teks. Okey, siapa nak jawab? Ada tak yang nak try jawab? Yang ada yang dah bagi jawapan. Okey. Kita boleh tengok dekat sini. Betul tak? Ni yang Chong. Siapa punya? Siapa punya ni? Saya. Siapa? Chong Kayun. Okey. Sebab yang lain tu tulisan agak blur, masa tangkap tu mungkin scan tu tak berapa nak sharp. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sumber tenaga boleh baharu? Okey, dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Okey. Sumber tenaga boleh diganti. Boleh baharu tu boleh diganti secara berterusan. Okey, dapat satu markah. Okey, yang lain tolong semak, write, tandakan dekat buku latihan awak tu, buku nota tu. Okey, kemudian dia tidak akan habis. Okey, ni point dia. Boleh ganti, tidak akan habis. Okey, kemudian sumber tenaga yang tidak boleh baharu. Okey, tidak boleh ganti dan akan habis. So dapat 2 markah. Okay, sekarang ni soalan minta contoh. Boleh tak siapa-siapa bagi 2 contoh untuk setiap satu sumber tenaga? Okey, contoh untuk sumber tenaga boleh baharu. Boleh baharu apa contoh dia? Geothermal. Geothermal. Lagi? Biogeosim. Biogeosim. Lagi? Dan air hidroelektrik. Hydro lagi. Solar kan? Solar. Solar, hydro. Okay, good. Untuk tenaga yang sumber tidak boleh diganti? Sumber tidak boleh baharu ni? Arang batu. Okay, bahan api fosil. Betul? Api fosil. Okay, bahan api fosil, arang batu, termasuk arang batu lagi. Petroleum. Petroleum lagi. Dan Gas asli. Gas asli. Okay, kalau nuklear dekat mana? Boleh baharu ke tidak boleh baharu? Tidak boleh baharu. Dia bahan radioaktif yang berada di perut bumi kita. Okay, perut bumi. So dia nak buat dia pun berjuta-juta tahun dan dia memang tidak boleh dibaharui. Okay, so boleh tambah sikit sebagai nota awak dekat soalan nombor 1 tu. Okay, seterusnya kita pergi soalan nombor 2. Okay, mentang-mentang lah dia dah salin soalan, rajin dia salin soalan, Chong Kah-hyun. Okay, Raja 1 menunjukkan 3 susunan P, Q dan R. Okay, ada susunan P, ada susunan Q, ada susunan R. Okay, jadi saya minta Chong Kah-hyun baca. Raja 1 menunjukkan 3 susunan P, Q, dan R dengan magnet dan gegelung dawai yang bergerak atau keadaan pegun. Ni bahasa WhatsApp. Tolong elakkan semasa jawab periksa. Okay. Okay, dengan DJN, YG, bahasa Melayu awak memang kena lah. Jangan buat langsung kan. Tapi dalam periksa apa-apa subjek pun jangan buat ya. Okay. So kita ada 3 susunan. Okay. Lepas tu soalannya tanya apa? Dalam susunan yang manakah LED bernyala? Terangkan jawapan anda. Okay, LED menyala, maksudnya sesuatu alat elektrik boleh menyala sebab dia ada apa? Kenapa satu alat elektrik, kipas, mesin basuh, TV boleh menyala, semua alat elektrik boleh menyala, kenapa? Kena ada apa? Kena ada apa? Arus
Ikai, awak nak cakap ke? 房间里面啊， Ikai? 间里面，去房间里面。 Ada cikgu. Tak ada. Okey, kena ada arus elektrik. Wajib ada arus elektrik. Tapi, awak nampak dekat gambar ni, setiap susunan ada bateri ke? Ada nampak bateri tak? Tak ada. Tak ada. Tapi, dia boleh menyala sekiranya apa? Okey, Chong Kayun baca. Sekejap. Sebelum tu kita tengok. Untuk P. Gegelong, pegun. Pegun ni apa? Apa maksud pegun? Apa maksud pegun? Kahyun, apa maksud pegun Kahyun? Chong Kayun dah jawab kan? Apa maksud pegun? Tidak bergerak. Okey. Pegun tu adalah statik ataupun tidak bergerak. Okey. Gegelung ni mesti daripada wire logam sama ada kuprum ke besi ke apa-apa sajalah. Okey, biasanya kita guna kuprum. Okey, sebab kuprum adalah logam yang paling bagus untuk mengalirkan arus elektrik. Semua wire-wire kita yang kita guna dekat rumah ni yang bersambung dengan alat elektrik tu, dalam dia tu logam kuprum dan dia pun murah. Okey, kuprum, gegelung kuprum ni dia tidak bergerak ataupun pegun. Yang bergerak adalah magnet. Magnet bergerak ke arah gegelung. Okey, dia bergerak. Nampak tak nak panah ni, dia bergerak ke arah. Okey. Untuk Q, siapa yang pegun? Siapa yang pegun? Magnet. Okey, magnet yang pegun. Tapi gegelung tu bergerak. Okey, bergerak ke arah magnet. Ni anak panah dia. Dia bergerak ke arah magnet. Okey, bergerak. Magnet pegun. Okay, salah satu je bergerak. Okey, untuk R, dua-dua pegun. Gegelung pegun, magnet pun pegun. Okey. Dan Chong Kayun kata, okey, baca Chong Kayun jawapan awak. LED bernyala dalam susunan P dan Q kerana dalam susunan P dan Q, pemotongan garis medan magnet oleh gegelung dawai berlaku dan menghasilkan arus aruhan. Dan arus aruhan ini boleh menyebabkan LED bernyala. Arus aruhannya arus disebabkan pergerakan. Okey, sama ada magnet bergerak ataupun gegelung bergerak. Salah satu bergerak. Dua-dua tak boleh bergerak. Mesti salah satu bergerak. Kalau dua-dua pegun tak ada bergerak, maka tak ada arus aruhan. So, dekat sini magnet bergerak, okey ada. Yang ni gegelung bergerak, okey ada. Jadi bila bergerak saja medan magnet, okey medan magnet tu, kalau awak ada magnet bar kan, awak biasa tengok magnet kan, awak tak nampak kan medan magnet sekeliling dia, tapi bila awak dekatkan dia dengan paper clip ke apa ke, dia tertarik. Maksudnya sekeliling magnet tu ada medan magnet. Dan kena potong medan magnet, barulah akan ada arus elektrik yang mengalir dalam wire. Okey, dalam wire ni. Tak ada pemotongan medan magnet, tak adalah arus elektrik. So betul lah jawapan dia. Mesti ada pemotongan garis medan magnet. Siapa yang potong? Gegelung dawai yang potong. Jadi akan ada arus elektrik yang mengalir melalui gegelung dawai. Dawai lah yang membawa arus elektrik. Takkan magnet yang bawa arus elektrik, mestilah dawai. Okey, boleh faham pelajar? Syarat untuk berlakunya menghasilkan arus elektrik secara aruhan ini mesti ada pemotongan garisan medan magnet. Ni. Okey, garisan medan magnet ni. Okey. So betul. Dapat berapa markah?
Okay, tolong tanda kita nak bagi markah sebanyak 3 markah. Yang pertama markah P dan Q, 1 markah. Kemudian pemotongan garisan medan magnet ni 1 markah oleh gegelung dawai. Okay, 1 markah. Kemudian arus aruhan akan terhasil. Okay, 1 markah. So 3 markah. Okay, seterusnya. Ni pula. Okay, baca lagi Chong Kah Hyun. Dalam susunan yang maknakah LED tidak bernyala? Terangkan jawapan anda. Okay, jawapan. Susunan R. Kerana dalam susunan R, pemotongan garis medan magnet tidak berlaku dan tiada arus aruhan mengalir melalui LED. So dapat 3 markah. Kenapa tak ada pemotongan? Sebab dia pegun. Dua-dua magnet dan gegelung, dua-dua pegun. Jadi tak ada pemotongan. Okay. So dapat 3 markah. Okay, last sekali. Chong Kah Hyun baca last sekali. Apakah fungsi sebuah osiloskop sinar katot atau OSK? Fungsi untuk sebuah osiloskop sinar katot ialah boleh digunakan untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan bagi arus terus dan arus ulang-alik. Okay, this one you boleh refer buku teks. You nak tengok bentuk dia kan. Okay, you boleh refer buku teks muka surat berapa? OSK. Okay, muka surat 172. 171 tu dia punya raja OSK tu. 172, 173 bentuk. So kita boleh tengok perbezaan bentuk graf. 1 markah. Kemudian arah arus 2 markah. Kemudian perubahan voltan bagi arus terus ataupun arus ulang alik. So dapat 3 markah. Okay, right So kita nak tengok dekat Google bentuk graf pada osiloskop. Okay. So ni adalah bentuk graf yang terhasil pada osiloskop. Okay, boleh nampak tak? Boleh nampak? Boleh, cikgu. Boleh Okay. Okay. So sebelah kanan awak nampak ni adalah arus ulang alik. So kita boleh baca dia punya voltan dia. Okay, voltan mesti daripada kosong ke atas ke puncak dia tu, puncak gelombang tu kita boleh tahu berapa nilai voltan. So kita boleh kira bila kita tahu satu kotak tu mewakili berapa volt untuk 1 cm. Satu kotak 1 cm. So kita boleh tahu berapa ketinggian dia, puncak dia. Gelombang tu ada berapa puncak dia kan. So kita boleh tahu berapa volt. Dia akan bagilah. So okay. Okay, yang ini adalah arus terus. Okay, ni adalah arus terus. Kalau di atas garis putus-putus tu maksudnya nilai dia positif. Kalau di bawah garis putus-putus tu maksudnya arah dia negatif. So kita boleh tahu arah, okay, arah arus positif ke negatif ke. Okay. Okay, ni antaranya lah. Okay, ni adalah OSK tu. Okay. Okay. Okay dah. Okay, seterusnya kita nak tengok orang lain punya pula. Tengok Ho Zi King punya clear tak? Okay, boleh lah sikit. Ho Zi King punya. Okay, ni. Okay, kita tengok practice formative 6.2.
Praktis formatif 6.2 adalah muka surat 183. Okay, boleh tengok buku teks muka surat 100. Boleh nampak tak ni tulisan Hoziking ni? Boleh nampak ke tak pelajar? Boleh cikgu. Boleh, okey. Transformer merupakan alat, okey Hoziking baca. Transformer merupakan alat mengubah voltan bagi arus ulang alik. Okey, so dapat satu markah. Dia dia adalah alat untuk ubah voltan hanya untuk arus ulang alik. Kita ada dua jenis arus, satu arus terus yang cikgu tunjuk tadi tu, arus terus macam tu, dan satu lagi arus ulang alik. Macam tu. So kita ada dua. Okey, cikgu lupa. Bentuk graf, bentuk graf tadi kan, dia ada beberapa bentuk graf tau. Okey, ada bentuk graf macam ni, bentuk sinus ni. Ada bentuk graf yang digit punya. Bentuk macam petak-petak. Bentuk graf digit ni dia untuk macam digital lah, 1, 0. Macam kita punya kalkulator, kita punya komputer, dia baca menggunakan digit. 1, 0, 1, 0, 001 maksudnya 1, 010 maksudnya 2, 011 maksudnya 3. Ni kita panggil nombor binary. Okey, nombor binary ni yang digunakan untuk komputer, kalkulator. So bentuk graf dia macam ni. Okey. Terusnya kita ada juga bentuk graf yang segitiga macam ni. Okey, macam-macam bentuk graf 3 lah. Setakat ni 3. Okey. Bentuk graf, arah, positif, negatif tu kan. Okey, Hoziking. Ni dapat satu markah Okey, arus ulang alik mengubah voltan. Mengubah voltan tu maksudnya menaikkan atau menurunkan nilai voltan. Transformer ada dua jenis kan. Okey, seterusnya nombor 2. Okey, sambung Hoziking. Gariskan jawapan yang betul tentang transformer. Transformer hanya berfungsi menggunakan arus ulang alik. Okey, satu markah, betul. Dalam transformer injak turun bilangan lilitan dalam kegelung primer adalah lebih besar daripada bilangan lilitan dalam kegelung sekunder. Okey, ni awak boleh rujuk buku teks muka surat 178. Okey, 178 buku teks perbezaan antara injak naik, transformer injak naik dan injak turun. So soalan dia tanya injak turun. Jadi injak turun primer, gegelung primer lebih banyak, lebih besar. Gegelung sekunder sikit. Okey, so betul satu markah. Okey, seterusnya C. Transformer injak naik digunakan untuk mengubah 25 kV kepada 250 kV. Kilovolt. So dia naik kan 25 kepada 250. So injak naik. Okey, seterusnya. Transformer injak turun dipasang di dalam radio. Sebab radio ni menggunakan voltan yang rendah. Yang sampai kat rumah dekat soket dekat tepi dinding semua tu kan ada soket kan. So soket arus ulang alik 240 volt. Radio guna berapa? Dalam 15 volt. So 10 ke 15 volt. Tengoklah radio kecil ke besar kan. Jadi dia kurang daripada 240 volt. So kita kena guna injak turun. Okey, betul semua Okey, seterusnya nombor 3. Nyatakan satu contoh peralatan elektrik di rumah yang menggunakan jenis transformer yang berikut. Transformer injak naik peti sejuk. Transformer injak turun komputer. Ya, betul. Okey, komputer, pengecas handphone, kipas ceiling, kipas,
radio, semua ni injak turun. Injak naik peti sejuk, mesin basuh, yang mana yang besar-besar, yang guna kuasa ataupun load yang tinggi. Ada juga alat elektrik yang tak guna transformer. Dia terus saja 240 volt. Dia tak perlu naik atau turun kan. Ada contohnya yang menggunakan heater. Heater. Cerek elektrik yang cepat masak tu, oven. Okey, kebanyakan yang menggunakan heater ni dia terus menggunakan 240 volt, dia tak menggunakan transformer. Okey. Seterusnya, nombor 4. Raja 1A menunjukkan sebuah transformer di dalam pengecas telefon bimbit yang disambung ke bekalan sesalur 240 volt yang membekalkan voltan 5 volt untuk mengecas sebuah telefon bimbit. Yang ini dia menggunakan transformer injak turun ke injak naik? 240 volt kepada 5 volt. Injak turun ke injak naik? Injak turun. Injak turun. Okey, handphone charger handphone. Okey, ada pun kat sini. Okey, bagus awak lukis. Jadi kita tengok yang bersambung dengan bekalan arus ulang-alik. Okey, ini adalah simbol arus ulang-alik bentuk dia macam ni. Ni simbol arus ulang-alik. So yang bersambung dengan arus ulang-alik tu kita panggil bahagian primer. Dan yang bersambung dengan output, apa-apa alat elektrik, output, kita panggil bahagian sekunder. Okay. So, soalan tanya apa ni? Okay, dia bagi Raja. Okay. Kita kena label dulu lah kan. Okay, 240 volt ni. V apa? VP ke VS? V apa? Ni primer, bahagian primer. Ni semua bahagian primer. So VP ke VS? VP. VP. Okay, so 240 volt. Dan yang ini bahagian sekunder. Okay, bahagian sekunder V apa? VS. Okay, VS. Bagus. Dan dia bagi NS. N tu bilangan lilitan gegelung ni. So 10 NS dan dia nak NP. So, tengok betul tak? Hitungkan bilangan lilitan gegelung primer. Maksudnya dia nak tahu NP berapa. So, awak guna rumus ni. Okay, VP bagi VS sama dengan NP bagi NS dapat. Okay, betul. Tapi markahnya kita mula dekat data kat sini. Okay, masukkan setiap data dia tu, maklumat dia. So, kita cari NP 480. So, dapat 2 markah. Okay, 2 markah. Okay, seterusnya B. Sambung. Adakah transformer di dalam pengecas telefon bimbit ini daripada jenis transformer injak naik atau injak turun? Terangkan jawapan anda. Transformer injak Jawapan dia? turun. Hal ini kerana bilangan lilitan pada gegelung primer adalah lebih banyak daripada bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Boleh ataupun awak boleh cakap kerana bilangan lilitan gegelung sekunder kurang daripada gegelung primer. So salah satulah. Maksudnya dia mesti bila injak turun yang NS ni kena kurang sebab dia nak kurangkan voltan. Okay, jadi dia kena kurangkan bilangan lilitan gegelung sekunder. Okay, so awak dapat 2 markah kat situ. Dah habis ke belum tu? Okay, dah habis. Okay, kita tengok pula orang seterusnya. Saya just discard dulu sebab tak tanda semua lagi. Okay, Lau Yikai punya. Kita tengok soalan 6.3.
Muka surat praktis formatif 6.3 ni muka surat berapa? Okey, muka surat 194. Okey, pelajar boleh tengok muka surat 194. Okey, lawikan ada? Ada cikgu. Okey, boleh baca soalan yang pertama? Yes, sorry, bukan yang ni. 6.2. 6.3 awak tak hantar lagi eh? Oh, ada. Belum? Sekejap. Belum. Kalau belum, kita ambil orang lain dululah. Awak tak hantar sekali 6.3 dengan 6.4. Syashmita dia bagi link. So, saya tak boleh buka link ke? Boleh ya? Sekejap saya tengok. Syashmita, awak kena bagi file PDF. Bukan bagi link kat saya. Tak boleh buka. Nanti awak bagi file PDF macam dia orang ni. Macam ni. Dia tulis PDF. So, bila dia tulis PDF tu, saya boleh buka. Dan boleh conteng. Sekejap. Mama ada kelas. Minta kakak. Dia tak nak pula. Okey, baca Stella. 6.3. Praktis formatif 6.3. Di kelasan, Wazir telah mempelajari komponen dalam sistem penghantaran dan penggagihan tenaga elektrik. Stesen transformer injak naik, stesen transformer injak turun. Lapangan Swiss. Dengan menggunakan perkataan yang disediakan di atas, lengkapkan carta alih yang berikut. Carta alih ini menunjukkan urutan komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okey, jawapan. Okey, ni boleh tengok buku teks muka surat 184. Okey, muka surat 184 ada gambar dia. So, kita bermula dengan stesen jana kuasa. Okey, lepas tu apa? Stesen transformer injak naik. Okey, kejap stesen jana kuasa dia boleh naikkan voltan berapa? Berapa je? Boleh baca tak dekat buku teks tu? Berapa? Stesen jana kuasa ni dia boleh hasilkan berapa voltan? Berapa volt? 11 atau 25. Okey, 11 kilovolt atau 25 kilovolt. Tu saja yang voltan yang dia boleh hasilkan. Okey, kemudian transformer injak naik akan naikkan kepada berapa volt? 132 kilovolt hingga 500 kilovolt. Okay, dia boleh naikkan sehingga 500. Sebab tu kita perlukan injak naik. Sebab kita nak hantar pergi ke tempat jauh. Jadi takut ada arus yang hilang. Okay, voltan yang kurang. Voltan yang sampai tu takut dia kurang. Sebab dia punya kabel tu jauh sangat. Okay, akan hilang dalam bentuk tenaga haba. Sebab arus tu dia panas bila dia mengalir melalui kabel, wire. Dekat dalam wire tu ada rintangan. Rintangan arus elektrik terpaksa mengalir melalui wire yang ada rintangan. Menyebabkan ada haba. So haba tu boleh mengurangkan pengaliran arus dan yang sampai kepada pengguna nanti rendah kalau kita tak naikkan. Tak naikkan voltan dengan banyak. Okey, so rangkaian grid tu yang awak boleh tengok kat buku teks muka surat 185. Kemudian pergi pencawang masuk utama dekat negeri-negeri kan. Kemudian ada lapangan Swiss. Okay, so ni dapat satu markah, lapangan Swiss markah kedua dan transformer injak turun markah ketiga. So 3 markah. Okay, semua lepas tu injak turun je. Okay, masuk ke pencawang bahagian ke daerah-daerah. Lapangan Swiss ni penting sebab kalau kita nak buat maintenance, nak tukar kabel, nak buat apa-apa maintenance, kita boleh tutup Swiss kat mana-mana pencawang bahagian.
daerah mana-mana ataupun dekat taman mana-mana kan. So kita boleh tutup je suis arus elektrik kat situ. Okey, nombor 2. Sambung. Gariskan jawapan yang betul tentang penghantaran dan penggagihan tenaga elektrik. Okey. Voltan bagi arus ulang-alik dinaikkan sebelum dialihkan melalui rangkaian grid nasional. Voltan bagi arus ulang-alik adalah paling tinggi di rangkaian grid nasional. Lapangan Swiss membolehkan tenaga elektrik dihantar ke pencawang bahagian apabila diperlukan. Apabila diperlukan. Okey. So dia boleh on off lah kat situ. Okey, nombor 3. Nombor 3 boleh rujuk muka surat 191. Okey, muka surat 191 buku teks. Okey, sambung. Nyatakan 3 contoh komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Fuse, dawai bumi pengalir kilat. Okey, fuse, dawai bumi, pengalir kilat. Okey, saya nak tunjuk sikit gambar. Kita ada 6 sebenarnya komponen keselamatan dalam sistem pendawaian dalam rumah kita tu. Okey, antaranya yang paling penting ialah ELCB. Okey, ELCB ni dia ada single phase dan dia ada 3 phase. 2 jenis je. Ni. Okey. Ni yang kat depan rumah awak kan, yang ada meter tu untuk baca berapa tenaga elektrik. Ni. ELCB dan LCB sebab ini tak ni sangat. Sekejap saya kena cari gambar lain. Circuit breaker, pemutus litar. Ni, okey. Okey, ni ada dekat rumah awak kan, betul? Betul tak? Masuk dekat pintu rumah, dekat tepi dinding tu ada kan, betul? Betul. Ada kan? So, kalau awak tengok pemutus litar bocor ke bumi, Earth Leakage Circuit Breaker ELCB tu yang warna biru yang besar tu. Okey, dia akan putuskan macam kalau yang main switch. Okey, yang pertama tu main switch, yang besar warna hijau tu switch utama. Okey, kemudian ELCB dia akan kawal dia akan putuskan litar dan mengalirkan arus yang tinggi ke bumi. Okay, kalau macam contohnya ada kilat, kadang-kadang blackout, betul? Ada kilat yang kuat, tiba-tiba blackout sebab kilat tu dia membawa voltan yang sangat-sangat tinggi dan kalau awak punya rumah tak ada konduktor kilat, awak punya rumah boleh terbakar, pengalir kilat kalau tak ada pengalir kilat tu kat rumah awak. So dia putuskan litar lah sebab tu kadang-kadang blackout. Jadi awak pun buka lah balik, awak on saja benda ni. Okey, dan yang warna biru, yang warna hijau kecil-kecil tu, pemutus litar kecil, miniature circuit breaker MCB. Yang inilah yang kawal arus elektrik ke setiap bahagian rumah awak. Contohnya dapur, mana switch dia? Kalau bilik utama yang mana? Bilik air yang mana? So dia ada. Sebab contoh kalau kita nak menggantikan kipas ataupun lampu, kita nak pasang kipas ke dekat bilik, just kita tutup MCB je. Okay, kita tutup MCB yang berkaitan sahaja. Tak payahlah kita tutup switch utama, nanti satu rumah panas kan. So kita tutup bilik punya MCB sahaja macam tu. Faham tak? Faham ke tak? Faham. Faham. Okay. Cikgu. Fuse. Okay. Ni fuse. So fuse, kita tengok sikit gambar fuse. Kawan awak tunjuk fuse tadi. Fuse. Okay, fuse. Fuse lagi apa? Dawai bumi. Okay, tunjuk je lah. Okay, fuse.
Ni bentuk fuse. Okay, fuse yang kat tengah tu adalah filamen dia. So kalau arus elektrik berlebihan, nanti dia akan putus. Dia akan melebur dan dia akan putus. Biasanya fuse kita sambung dekat wire hidup. Wire hidup tu wire yang warna perang ataupun coklat perang tu. Wire hidup. Okay, ni palam 2 pin ke palam 3 pin? Palam 2 pin ke 3 pin ni? Kita panggil palam ataupun setengah orang panggil plug. Okay, plug atau palam tu sama. Palam 3 pin ke 2 pin? Dia ada berapa wire awak tengok tu? Berapa jenis wire awak tengok? Ada berapa jenis wire tu? Cepatlah respon. Ada 3. Jadi untuk menghidupkan sesuatu alat elektrik, kita wajib ada wire warna biru iaitu neutral dengan wire warna perang, wire hidup. 2 tu saja pun dah cukup untuk hidupkan alat elektrik kita. Tapi alat elektrik yang kuasa rendah, yang tidak memerlukan voltan yang tinggi. Okey, kalau macam awak tengok setrika kan, setrika dia biasanya kena ada 3. Dia kena ada wire bumi tu yang hijau kuning tu. Sebab kalau ada kebocoran arus elektrik, sebab voltan tinggi, so dia kena bawa arus yang bocor tu pergi ke bumi menggunakan wire hijau kuning, wire bumi tu. Okay. Okay. So saya nak tunjuk kat awak konduktor kilat. Alamak, kat mana tadi? Ni gambar tu. Okay. Tunjuk konduktor kilat. Konduktor kilat. Ini adalah gambar untuk konduktor kilat. Biasa ada kat sekolah. Kat sekolah memang boleh nampak dekat atas bumbung sekolah tu. Okay. Ni orang biasa curi. Dekat sekolah kita orang curi konduktor kilat dekat dinding tu sebab dia dibuat daripada tembaga. Harga tembaga tu mahal. So orang curi, orang jual. Konduktor kilat kena ada dekat bumbung-bumbung rumah supaya bila berlaku kilat, arus elektrik yang tinggi daripada kilat tu akan terus mengalir ke bumi. Okay, kalau tak ada konduktor kilat, nanti arus elektrik yang daripada kilat tu masuk ke kita punya wire elektrik kat rumah dan boleh menyebabkan kerosakan pada alat elektrik. Okay, faham ya? Okay, kita sambung. Ni dah wire bumi, dah pengalih kilat, dah fuse. Okay, apakah fungsi fuse? Okay, boleh baca apa fungsi fuse? Fungsi fuse adalah sekiranya arus berlebihan melaluinya, fuse akan melebur dan memutuskan bekalan arus elektrik. Okay, fuse akan melebur dan memutuskan bekalan arus elektrik. Yang melebur tu dekat dia punya tu tadi. Fuse melebur. Tengok je dulu ada tak. Fuse melebur. Ni. Tak nampak. Okay. Fuse, wire fuse kat tengah tu, dia akan melebur sebab arus yang masuk berlebihan. So dia akan panas. Bila panas dia akan melebur dan dia akan putus. Jadi arus elektrik tak boleh mengalir melaluinya. So kita tahulah maksudnya arus elektrik sudah berlebihan masuk ke dalam alat elektrik tu. So cepat-cepat kita kena switch off kan. Okay, dan nilai fuse tu dia ada nilai dia 5 ampere. So arus yang masuk tak boleh lebih banyak daripada 5 ampere macam tu. Okay. So dapat 2 markah kat sini. Okay, 2 markah. Untuk fungsi fuse, arus berlebihan, fuse melebur dan memutuskan. Okay, fuse melebur 1 markah, memutuskan bekalan arus elektrik 1 markah. Okay, yang tadi ni 3 markah sebab 3 contoh. 3.
Okey. Ni soalan 6.4. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Okey, sambung. Nyatakan satu contoh punca lintas. Jelaskan jawapan Anda. Okey. Apa punca dia? Penebat wayar yang rosak. Penebat wayar yang rosak akan menyebabkan wayar hidup terdedah bersentuh dengan wayar nuklear yang terdedah. Lalu berlakunya lintas pintas. Terdedah. Okey. Jawapan saya tengok sama je. Kelas Omega, kelas Theta. Awak ambil jawapan kat mana? Boleh bagi tekan saya tak? Ada kat internet ke? Okay, kita tengok wire. Contoh macam iron iron. Wire iron. Wire seterika yang terdedah. Okay. Wire seterika ni dia ada penebat. Dia ada penebat. Tak gambar dia. Ni. Okay. Ni adalah wire yang terdapat pada setrika iron. Pada iron kan setrika. Sebab setrika ni dia menggunakan haba. Dia menggunakan haba yang banyak. Jadi dia perlukan, dia power dia tinggi, kuasa tinggi. Jadi voltan yang diperlukan pun tinggi. So bila voltan tinggi, kita kena pasang beberapa aspek keselamatan. Yang pertama, dia kena ada wire bumi. Wire bumi yang tengah-tengah tu, kemudian dia kena ada fuse 13 ampere, tinggilah sebab arus yang masuk tinggi. Kemudian dia kena ada penebat, yang kain bulu-bulu tu penebat. Sekiranya arus elektrik banyak, berlebihan, jadi orang yang guna iron tu dia tak adalah tersentuh kan. Lagipun iron tu panas, bahaya kan. Okay, ni terdedah wire penebat tu terdedah. Ni maksudnya. Wire penebat terdedah. Okay. Ni kalau terdedah macam ni lagi bahaya. Kita kena elakkan wire hidup yang warna coklat tu dengan warna biru tu kita kena elakkan daripada bersambung. Kalau bersambung akan berlaku lintas pintas. Boleh terbakar. Macam ni kita panggil wire terdedah lah ni. Penebat yang salut dia tu plastik. Plastik tu penebat. Okay, penebat terdedah. Wire terdedah kena elakkan. Okay. Boleh tengok sendiri. Okay, seterusnya ni dapat 2 markah. Okay, B. Baca B. Raja 1 menunjukkan beberapa peralatan elektrik dengan palam 2 pin masing-masing disambungkan pada satu soket. Nyatakan keadaan elektrik yang ditunjukkan dalam raja 1. Beban tinggi. Okay, raja 1 tu kalau awak tengok dia ada satu saja. Ni kan. Okay, dia ada satu soket. Ni soket ni yang tak dekat dinding tu dia tetap. Ni soket yang ini soket yang awak boleh bawa pergi ke mana-mana. Portable. Dia boleh alih pergi mana-mana. So dia ada satu je soket kat tengah. Kemudian awak tindihkan dengan beberapa soket-soket lain macam ni. So maksudnya dia sudah menarik lebih banyak arus. Okay, dia sudah tarik lebih banyak arus pada satu soket. So agak bahaya, beban tinggi. Betul lah kawan awak cakap tadi, beban tinggi. Beban berlebihan ataupun beban tinggi. Okay, beban tinggi. Maksudnya arus yang banyak sudah ditarik untuk mengalir kepadanya. Okay, apa yang boleh berlaku? Oh, ada gambar dia, sorry. Okay, apa yang boleh berlaku? Baca. Berikan satu contoh kemalangan elektrik yang mungkin boleh berlaku. Terangkan jawapan Anda. Kebakaran akan berlaku kerana mempunyai beban yang terlalu tinggi dan pengaliran arus yang besar. Akan menyebabkan wayar-wayar palam dan soket tersebut menjadi panas lalu mengakibatkan kebakaran. Ya. Okay, bila arus sangat tinggi,
Okey, wire pun banyak. Bila wire banyak, rintangan tinggi. So, panas. Okey, dia boleh menyebabkan wire tu jadi panas. Bila panas, boleh menyebabkan kebakaran. Okey, good. Ni dapat kebakaran 1 markah. Pengaliran arus yang besar ni 1 markah. Wire palang soket tersebut panas 1 markah. So, 3 markah. Okay, soalan ni. Okay, praktis formatif 6.4 saya rasa awak kena terus baca lah Stella. Okay, ni kita tengok muka surat 202. Okay. Terus baca Stella. Berikan definisi kecekapan tenaga. Kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Yes, berfaedah. Contoh macam lampu. Lampu menghasilkan tenaga cahaya dengan haba. Yang berfaedah, kita nak guna tenaga cahaya. So kalau percentage atau peratus tenaga output, tenaga cahaya tu lagi banyak, maksudnya lampu tu cekap. Macam tu. Okay, haba dia kurang. Okay, nombor 2. Tenaga elektrik yang digunakan oleh pendingin hawa selama 2 minit ialah 180 kilojoule. Hitungkan kuasa pendingin hawa ini dalam unit yang berikut. Okey, untuk menjawab semua soalan fizik, perkara yang pertama adalah awak kena simbolkan semua kuantiti fizik yang terdapat pada soalan. Kuasa, masa, tenaga elektrik, awak kena simbolkan. Okey, jadi kalau kat sini kuasa dalam bahasa Inggeris power. Okey, power, simbol power apa? P. Betul lah ni, P, power. P besar. Okey, dan tenaga, semua jenis tenaga, simbol dia E. Okey, betul. Dan masa, simbol dia T. So, kita kena simbolkan dulu. Yang ni tenaga, kuasa ni power. Okey, P. Okey, lepas tu baru masukkan nilai. E 180 kilojoule. Okey, betul. 2 minit masa. Okey, dapat 1 markah kat sini. Kemudian dia nak dalam bentuk watt. W ni watt, unit untuk power. Jadi kena tukarlah kepada unit SI dulu. Kilo. Kilo ni ialah 1000. So 180 darab 1000, 180,000 dapat 1 markah. 2 minit tukar. 2 darab 60 saat. Sebab 1 minit 60 saat. So dapat 1 markah lagi. Dan dapatlah 1500 watt. Okey, dan untuk tukar kepada kilowatt bahagi 1000, 1 markah, dapatlah 1.5 kilowatt. Okey, good. Okey, seterusnya. Nombor 3. Okey, sambung. Sebuah ketulah gelombang mikro berlabel 1.2 kilowatt 240 voltan disambungkan pada bekalan tenaga elektrik 2040 voltan. Hitung arus yang mengalir melalui ketulah ini. Okey, sebelum tu, yang ini dia perlu transformer ke tak perlu transformer? Alat microwave ni. Perlu transformer ke tak? Perlu ke tak? Perlu. Kenapa perlu? Dia 240 volt. Yang masuk ke rumah kita memang 240 volt. Dia tak perlulah sebab dia hanya 240 volt. So dia direct. Dia tak ada transformer untuk microwave, untuk water heater, dia tak ada transformer sebab dia menggunakan 240 volt. Faham tak? Faham ke tak? Kalau yang menggunakan 240 volt tak payahlah kita nak tukar dia lagi. Nak kurangkan ke nak lebihkan tak payahlah. Tak payah ada transformer. Okay, soalan arus. Arus simbol dia I besar. Okay, simbol dia I besar. Lepas tu yang ini power, watt, simbol dia P.
Ni volt, simbol dia V. Okey, kita tengok rumus dulu. Okey, betul. Power ialah arus darab voltan. So, kita nak arus power bahagi voltan. Power 1.2 kilowatt bahagi voltan 240 dapat 1 markah. Okey, dan tukarkan kepada watt darab 1000. 1.2 darab 1000 dapat 1200 bahagi 240 dapat markah kedua. Arus dapatlah 5 ampere. Okey, good. Okey, 3 markah. Seterusnya, nombor 4. Semua rumus ni ada dekat buku teks, muka surat 198, 199. Awak boleh rujuk. Okey, seterusnya. Baca. Sebuah periuk nasi elektrik mempunyai label 800 volt. 230 volt dan dipasang selama 30 minit. Berapakah tenaga elektrik yang digunakan oleh periuk nasi tersebut? Okay. Okay. So, tenaga elektrik mesti dalam unit kilowatt jam. Yang awak guna dekat bil elektrik kat rumah kita semua mesti dalam unit kilowatt jam. Jadi kita nak kira kilowatt dia darabkan dengan jam. Okay, soalan bagi watt. Kena tukar kepada kilowatt. So bahagi 1000. Okay, betul. Kemudian soalan bagi minit. Kena tukar kepada jam. Okay, jadi bahagi 60. So dapatlah unit jam. Ni 1 markah. So dapat tenaga elektrik yang digunakan oleh periuk nasi 0.4 kilowatt jam. Markah kedua. 2 markah. Okay, saya rasa ni 3 markah sebab dekat sini 1. Nak tukar ni. Okay, 3 markah. Okay. Kos tenaga elektrik. Dia kata setiap kilowatt jam tu 30 sen. Jadi saya tengok awak darabkan. 0.4 yang ni tadi. Tenaga elektrik yang digunakan oleh periuk nasi darabkan dengan 30 sen untuk 1 kilowatt jam. So dapat, ni cancel unit dia. So dapat 12 sen. Okay, 12 sen tu boleh tulis RM 0.12. Okay, boleh terima juga. Okay, seterusnya baca nombor 5A. Apakah kepentingan pelabelan star rating pada peralatan elektrik? Pelabelan star rating pada peralatan elektrik menunjukkan kecekapan tenaga peralatan elektrik tersebut. Betul. Cekap atau tak cekap? Kalau 5 star tu yang paling cekap lah. Okay, 5 star. Okay, B. Berapakah bintang dalam label star rating pada peralatan elektrik yang harus digunakan? Jelaskan jawapan anda. Sekurang-kurangnya 3 bintang kerana 3 bintang merupakan tahap pencapaian yang paling rendah yang seharusnya sesuatu peralatan elektrik dicapai. Lebih banyak star pada label star rating sesuatu peralatan bermaksud lebih jimat tenaga sesuatu peralatan tersebut. Okay, so 3 markah. Okay. Kat situ 3 markah. Okay. Boleh faham? Star rating ni boleh tengok pada muka surat. Surat apa? Okay, muka surat 197. Okay. Dia paling jimat tenaga lah. Paling cekap. Kalau 5 bintang tu paling cekap dan paling jimat tenaga. Okay. Lebih cekap. Okay. Faham? Hari ni faham tak? Kita belajar sampai sini faham tak? Faham, cikgu. Okay, so saya rasa itu sahaja. Saya nak siapa yang belum hantar ke GC atau ke Telegram. Kita dah bincang kan. Okay, saya nak tengok kehadiran ni. Ada seorang pelajar yang saya tak tahu nama dia. Intan Payung. Intan Payung ni siapa? Siapa Intan Payung? Saya nak tanda nama macam mana? Saya tak tahu Intan Payung ni siapa.
Bintang bayang siapa? Dah lah tak ni. Boleh check, boleh type dekat ni. Check. Siapa bintang bayang tu? Intanlah payung. Aduh. Masuk pasal tak respon. Seorang lagi siapa? Akmal Nazrin ada? Tak ada cakap. Masuk je. Okeylah, itu sahaja kepada awak semua. Terima kasih sebab dah masuk Google Meet. Okey, itu sahaja. Bye. Thank you. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, Terima kasih cikgu.